Oke guys, kita sambung lagi. Oke, sumbangan tamadun Islam dalam aspek sosial. Right, sebelum ini kita cerita politik dan ekonomi kan. Ya, jadi sebenarnya sangat banyak sumbangan tamadun Islam ini kepada dunia, terutamanya bidang sains dan teknologi. Oke, banyak ilmu-ilmu, oke, perkembangan sains teknologi yang ada kita kecapi pada hari ini sebenarnya banyak sumbangan daripada tamadun Islam. Alright. Oke, jadi dari aspek sosial yang pertama Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Oke ya. Kalau kita belajar sejarah sebelum-sebelum ini, wanita tidak dibenarkan apa tuh kalau dalam Rom tidak dibenarkan mengundi kan, tidak boleh jadi ikut dewan perhimpunan. Di India pula, perempuan tidak belajar, tidak pergi sekolah. Kedudukan wanita sangat rendah. Tapi zaman jahiliyah lagi wanita kedudukannya sangat rendah. Tapi bila Islam muncul, kedudukan wanita diangkat. Wanita dimuliakan. Alright. Sama level dengan lelaki. Dalam Islam kita tidak guna prinsip sama rata lelaki dan perempuan. Bukannya equality tapi equity. Maksudnya lelaki ada dia punya kepentingannya, ada tanggung jawabnya sendiri, wanita pun ada tanggung jawabnya sendiri. Sebab kalau kita mau samakan lelaki dengan wanita mana boleh kan? Lelaki mana boleh beranak kan? Jadi kita tidak boleh cakap lelaki lebih kuat, perempuan lemah, tidak boleh gitu kan? Itulah kan. Siapa lagi kuat? Laki ke wanita? Kan? Wanita lagi kuat. Kan? Wanita boleh beranak. Lelaki kalau beranak, bakat cai kita. Kan? And then wanita lagi kuat. Setiap bulan sakit satu badan. Kan? Apa tuh PMS kan? Kalau lelaki mana ada begitu? Kan? Lelaki demam sikit macam mau mati sudah. Perempuan setiap bulan sakit. Kan? Okey je hidup je kan. Jadi tidaklah istilah lelaki kuat, wanita lemah begitu, tidak. Masing-masing ada tanggung jawabnya. Kalau lelaki jadi suami ada tanggung jawabnya. Isteri kan, wanita jadi isteri ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi semuanya kita sama saja. Yang bezakan kita ialah iman dan takwa. Macam mana kita menjalankan tanggung jawab kita. Alright. Seterusnya teknik penyelidikan saintifik. Ini dalam bidang sains dan teknologi. Ini banyak. Salah satunya ialah industri pembuatan kertas. Tamadun China ada buat kertas. Kan? Tamadun Mesir purba pun ada buat kertas. Tamadun Islam explore lagi, inovasikan lagi pembuatan kertas ni. Dorang upgrade pembuatan kertas ini. Seterusnya diperkenalkan sampai ke Italia, Prancis dan negara Eropah yang lain. Alright. Dorang buat kertas yang lebih berkualiti. Right? Seterusnya apa lagi? Pertanian, sistem pengairan, pemilihan benih dan baja, banyaklah. Terutamanya zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah. Zaman itu banyak maju sains dan teknologi. Alright, matematik, geografi, astronomi, semua pada masa itu, ilmu pelayaran. Tamadun Islam, zaman keemasannya menjadi pusat keilmuan dan pusat ekonomi dunia pada masa itu. Jadi banyak orang dari timur, orang dari barat, dari Eropah semuanya datang, sampai ke Cordoba, sampai ke apa lagi, sampai ke Baghdad, belajar dengan orang Islam, sains dan teknologi, even karya-karya daripada zaman Yunani dan Rom pun banyak, dieksplor dalam tamadun Islam, sarjana-sarjana dalam tamadun Islam, yang mengkaji tentang Yunani, mengkaji tentang Rom. Alright. Seterusnya apa lagi? Kewujudan pusat kegiatan intelektual. Banyak pusat pendidikan, banyak universiti yang dibina zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah di sini sampai di Damsyik, di Kufa, di Basrah, di Baghdad, banyak universiti-universiti yang wujud pada masa itu. Terus salah satunya ialah di Cordoba dan Toledo. Di mana tuh? Di Spanyol. Spanyol dulu berapa ratus tahun menjadi negara Islam, dan banyak universiti Islam dibuat di situ, dibina. Sarjana Islam melakukan banyak penterjemahan, banyak meningkatkan lagi pengetahuan falsafah, sains, dari zaman Yunani. Mereka Aristotle, Plato tu kita tidak kenal tu siapa tu. Kalau bukan mereka yang kaji pasal Aristotle, Plato apa semuanya. Sejarah-sejarah tamadun Yunani itu, sarjana Islam yang mengkajinya. Alright, ini banyak lagi ceritanya, sangat banyak.
Dan kemunculan ilmuwan Islam. Okay, contohnya siapa? Okay, ilmu sains dan kimia, Jabir Al-Hayyan. Kalau di Eropah dipanggil Jabir. Okay, banyak ada 80 buah karya, okay, perubatan dan kimia, okay, yang diguna sampai sekarang jadi rujukan para saintis. Kira ini Jabir Al-Hayyan ni adalah bapa kimia. Okay, kalau kamu yang belajar chemical, okay, kamu patut kenal orang ini. Okay, seterusnya perubatan Ibnu Sina. Okay, di barat dipanggil Avicenna. Okay, banyak dia punya buku-buku yang menjadi rujukan sampai sekarang. Ada satu college perubatan di mana di Amerika kalau tidak silap, cukup lupa saya di mana, sempena namanya Avicenna. Okay, jadi dokter-dokter semua ni ini adalah bilang orang legend lah kalau dalam bidang perubatan. Okay, Ibnu Sina. Alright, orang yang pertama mengetahui tentang darah beroksigen yang darah terdioksigen. Ya, macam mana fungsi jantung. Alright. Dan falsafah Al-Kindi, 270 buah karya yang digunakan sampai orang Eropah pun merujuk buku-bukunya. Astronomi dan falak Al-Batani, di barat dipanggil Al-Batignis. Beliau memperkenalkan asas ilmu trigonometri. Belajar maths, trigonometri, ini orangnya. Mencipta alat ukuran masa. Kita tengok jam, siapa yang ukur alatnya? Tuh, Al-Batani. Nanti kamu explore, kamu google orang ni. Alright, ilmu geografi Al-Biruni, matematik Al-Khawarizmi, pengasas ilmu algebra. Kamu belajar ilmu algebra kan? Al-Khawarizmi. Tanpa ilmu algebra, tiada lah, banyak, tiada komputer, tiada handphone, apa semuanya. Penting ilmu algebra. Kamu tanya lah cikgu matematik kamu, apa kepentingan ilmu algebra dalam sains dan teknologi yang ada zaman sekarang nih. Jadi buku-bukunya ini sampai sekarang masih digunakan. Alright, masih jadi rujukan. Itulah Al-Khawarizmi. Siapa yang minat maths, ingat nama ni, Al-Khawarizmi. Dan ilmu pelayaran, ilmu batuta. Pernah belayar sampai ke India dan alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain selepas itu. Kita tahu kan, orang Islam yang pertama belayar sampai ke alam Melayu kan, sampai ke Asia Tenggara ni kan. Orang Barat lambat kan. Sabtu Islam yang duluan sampai ke Asia Tenggara ni. Jadi orang-orang selepasnya zamannya tu merujuk kepada ilmu batuta, macam mana belayar. Orang-orang Eropah pun heran, macam mana orang Arab ni boleh sampai ke Asia Tenggara. Jadi orang belajar daripada ilmu yang dibukukan oleh Ibnu Batuta. Maksudnya orang yang kerja di laut, pelayaran, inilah pengasasnya. Ibnu Batuta. Jadi itu nama-namanya dan bidangnya. Kalau kamu berminat untuk tahu lebih lanjut apakah sumbangan mereka secara detail, ada banyak, sangat banyak sumbangan mereka. Terutamanya sampai ke dunia barat. Orang-orang barat nih, orang-orang Eropah yang dari Prancis, dari England, dari Spanyol, dari mana, Itali, dorang sanggup belajar bahasa Arab, untuk belajar tentang sains dan teknologi dengan orang-orang Islam dalam zaman kegemilangan tamadun Islam. Sebab di Eropah pada masa itu dorang zaman gelap, dorang ketinggalan. Nanti kamu akan belajar lagi apa tu zaman gelap. Dan mereka inilah yang banyak menyumbang kepada teknologi dan kemajuan yang ada kita capai pada hari ini. Right? Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu Google sendiri, tanya cikgu kamu, lebih baik kamu search sendiri. Tentang orang-orang nih, tokoh-tokoh nih. Kalau kamu di universiti belajar satu bidang, kamu akan bab pertama kamu belajar itu mesti sejarah dan falsafah. Contoh kamu belajar ilmu matematik, kamu akan belajar sejarah matematik. Siapa orangnya, siapa pengasasnya. Orang kamu belajar ilmu pelayaran, kamu akan dengar nama Al-Batani. Belajar geografi, kamu akan dengar Al-Biruni. Itu nanti kamu belajar. Di sekolah ni kalau kita peringkat kita sekolah, kita belajar nama bidangnya dan sedikit sumbangannya kan. Tapi kalau universiti nanti kamu belajar lebih detail lagi, banyak lagi pasal orang ni. Alright. Jadi rasanya itu saja. Lepas ni yang terakhir, 8.5, apa sumbangan Islam dalam bidang seni bina. Macam mana, apa beza seni bina Islam dengan seni bina tamadun lain. Alright. Jadi itu saja. Juga harap kamu faham. Cukup kamu faham lah, tidak perlulah hafal. Kalau kamu boleh hafal lagi bagus kan. Right, jadi itu saja, kita jumpa lagi di 8.5. Kita rehat dulu.